أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dengan Islam. Allah bagi kesihatan kepada kita, Allah bagi kelapangan kepada kita. Moga kita boleh mencari bekalan yang sementara kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ahli syurga yang saya hormati sekalian, bersyukur kita sentiasa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kirakan satu benda suasana yang saya rasa kita agak menimbangkan, agak pelik, macam-macam yang berada dalam pemikiran kita, yang kita faham, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak perkara-perkara lah yang kita telah lakukan dosa di muka bumi ini kan. Nak cakap sedih sedih. Sebab kalau kita tengok rata-rata paling mutlak, kalau kita nampak dekat Masjidil Haram kan, oh sedih tuan-tuan, tak ada orang. Imam tu pula baca nangis, sudah jadi imam nangis juga, ampun. Nak ceritakan tentang kesedihan kita, saya faham, saya maklum, semua orang ada handset dan WhatsApp tu bertupi-tupi masuk kan. Saya nampak yang latest baru ni, saya rasa betul lah kan. Kalau ikutkan wilayah persekutuan, memang ditutup seketika betul kan, untuk masjid surau. Betul-betul tak ada handset. Aku tengok kan, kalau nak ikutkan yang difahamkan, kita tunggu pengumuman pemimpin kita. Jadi tuan-tuan, cuba bayang kalau esok Selangor ikut KL lah, contoh. Tuan-tuan bayang surau kita esok gelap. Cuba seketika kita ambil muhasabah. Kita tengok surau kita yang tenang macam ni, malam yang kita boleh sampai maghrib, esok boleh sampai subuh macam biasa, tapi di blok seketika. Itu tuan-tuan rasa kan? Yang kita rasa inilah tempat kita nak mengadu keresahan kita, kebimbangan kita, ujian besar banyak. Tapi tempat kita nak mengadu tu tutup sekejap. Macam mana tuan-tuan? Aduh orang banyak bimbang kalau sebelum ni tidak cakna tentang kehadiran untuk rumah Allah, tapi kali ni begitu cakna. Tapi nak cerita tentang tak payah pergi masjid sebab bahaya, kritikal. Faham? Sebab tu kita ni sebagai manusia, hari ni saya bawa tajuk, silap hadis saya baca. Tajuk hadis kita hari ni ialah berkenaan dengan bimbang sangat dah hilang. Tajuk kita tentang hari ni ialah perkataan yang baik, menjaga hak tetamu dan tetangga. Benda simpul ni. Tapi tadi saya baca hadis lain, saya ulang balik nanti. So
keprihatinan kita ataupun muhasabah kita. Tuan-tuan kena, saya sendirilah kan, kena fikir sejenak macam mana keadaan kita sekarang. Yang kalau lah betul kata kita tak boleh pergi masjid ataupun surau kan, kalau ikutlah memang tak boleh pergi langsung, saya rasa benda yang paling mudah kita matilah kan, tak boleh pergi lah, nak balik rumah pun tak boleh. Tapi kita dalam keadaan tenang, kita sihat, panik cari barang habis. Panik orang yang banyak duit ni kadang walaupun kita sederhana panik sebab kita mampu tak nak beli. Tapi orang yang tak mampu dia tak panik sebab biasa dah dia tak makan. Beza kan? Kita ni panik, saya rasa, saya lah, sebab bukan nak ada duit tu masih lagi ada, nak beli rasa tak cukup. Sampai bila ni? Beli lagi. Sebab kita merasakan kita ada duit, Allah bagi nikmat. Kat situ kalau tak bersyukur masalah. Tapi kalau kita tengok orang yang dah biasa tak makan, tak panik pun, apa berlaku pun tak masalah. Satu benda yang berbeza. Jadi Allah nak uji kita juga. Dalam kepanikan kita, betul, dalam panik kita tu, dulu pernah tak 2017 tak saya 15 ke 17 yang banjir besar, saudara saya duduk di Temeluk, memang seolah-olah mereka duduk dalam pulau. Tapi nak cerita kan, jiran yang memang baik tapi lapar. Tanya ke jiran sebelah, ada tak sikit makan, dapat sedikit, nak menghilangkan kelaparan sedikit je. Yang sedih, dia kata ada, tapi untuk anak-anak kami. Kita tahu kan? Sebab tu Islam ajar kita sempurna mungkin tak? Kita lapar, Nabi SAW sebagai idola kita lapar. Tapi kita tengok ada orang lebih lapar, kita sanggup berlapar untuk bagi makan. Contoh paling besar anak kan? Saya rasa kata-kata kebanyakan semua ada anak. Kita lapar, tapi tengok anak tak makan, sanggup kita lapar. Sebab kita tak sampai hati tengok anak. Tapi ujian kita ialah sesama Muslim kita tu, apatah lagi yang bukan Islam. Itu lagi bukan. Sesama kita pun kadang-kadang bila kita tengok lapar, yelah aku pun lapar nak buat macam mana, sama-sama lah lapar. Tapi mungkin ada lebih kat kita tu, kadang-kadang tidak tergerak hati untuk kita nak bagi. Kalau kaum kerabat apa semua ni sebab benda lapar kan, kita tak menjadi masalah. Itu ujian kita. Sekarang ni kalau kita tengok itulah dia. Banyak pelbagai benda yang kalau kita tengok banyak. Tapi saya nak relatekan tentang hadis ni pun taklah banyak, cuma saya nak cerita tentang keprihatinan kita antara kita. Benda yang paling simple, benda yang paling mudah ialah bila kita nak menjaga mulut. Itu paling mudah. Tapi bila dah berlaku kan, kita kena cari muhasabah. Doalah moga Allah sentiasa datangkan rahmat kepada kita. Ujian yang diberi kita sanggup untuk nak menghadapi. Sanggup saat kita bimbang, na'udzubillah, tak sanggup nak menghadapi itu, takut kita marah pencipta Allah. Itu bahaya tu tuan-tuan. Paling mudahlah kalau kita tengok tabligh kan, masjid tabligh kan. Saya tidak menidakkan orang tabligh itu nak membela, tidak. Saya sedih bila orang nak kalau mengutuk tentang masjid Allah tu, rumah Allah tu, berkumpul apa semua itu part lain. Tetapi keprihatinan kita sebagai manusia. Jadi silapnya manusia, jangan silapkan rumah Allah ni tak ada apa-apa pun kan? Bila kita susah datang sini, lain tadi. Tapi masalah kita ialah dengan viralnya lagi, dengan pelbagai. Jadi tak boleh nak cakap lebih. Saya pun tak boleh nak cakap lebih. Kalau kita ikut sendiri secara mutlak, kita akan terfikir kenapa masjid dengan surau sampai ditutup. Tuan-tuan, kita tak mampu lah macam sekitar ni. Saya bukan pemimpin, mungkin ada benda-benda lain yang mereka menyebabkan lebih mudarat. Jadi kita kena akur dan kita kena ikut. Kalau ikutkan hati, segala benda salah, kita je betul. Tapi ujian kita sekarang paling mudah tuan-tuan, nak jaga mulut. Saya lah nak jaga mulut, susah. Tadi hadis lain. Hadis yang hari ini ialah perkataan yang baik menjaga hak tetamu dan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jiran tetangga. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, cerita ni tentang perkataan yang baik, menjaga hak
tetamu dan tetangga. Banyak kalau kita tengok sini banyak. Cuma saya cuba ambil mana yang berkesempatan lah. Sementara kita berada dan kita faham, kita pun masa di sini sebab sampai isyak kan. Jadi tak menjadi masalah. InsyaAllah sebelum isyak saya akan habis. Dan sedikit saya nak, tadi abang terima kasih bawa whiteboard. Sikit dalam 5 minit saya nak sentuh tentang Quran, huruf hijaiyah. Saya kena bawa juga sikit sebab tanggungjawab saya yang besar ialah nak menjaga ahli syurga depan saya, saudara-saudara saya ni, untuk menjaga huruf-huruf ataupun ayat Quran untuk lebih baik. Walaupun saya tahu ramai ustaz, ramai ustazah, tapi kita nak menguatkan lagi ingatan kita supaya kita boleh mempersembahkan pada Allah SWT dengan keadaan yang lebih baik daripada sudut Al-Quran. Baik, jadi kepentingan hadis ni cerita tentang Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari berkata hadis ini adalah di antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Hajar lagi, hadis ini mencakupi 3 perkara yang menggabungkan di antara kemuliaan akhlak, fi'liyah, kemuliaan akhlak fi'liyah yakni perbuatan, dan akhlak qauliyah dari sudut perkataan. Tu kalau kita tengok hadis yang cerita sini. Kalau kita tengok rukun solat ada 2 juga kan, rukun fi'li dengan rukun qauli. Dua benda tu kalau kita tengok ada perkara yang kita kena jaga untuk jadi syarat sah. Kan? Kalau tuan-tuan contoh angkat takbir tanpa lafaz. Angkat takbir tanpa lafaz. Sah tak solat? Kalau tuan-tuan tak angkat takbir tapi lafaz. Yang pertama tadi macam ni. Yang kedua tadi Allahu Akbar. Yang ketiga lafaz dan angkat takbir Allahu Akbar. 3 benda berbeza. Tetapi 3 perkara yang berbeza ni ada yang sah dan ada yang tidak sah. Begitu juga dengan rukun qauli dengan fi'li. Kena lihat betul-betul. Qauli antara yang benda wajib Takbiratul Ihram, surah Fatihah. Surah Fatihah kan. Sebelum ni saya bagi kuliah ramai datang. Saya nak 5-7 orang datang. Alhamdulillah. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang mungkin tangguhlah. Tapi hari ni saya boleh tunggu mungkin 3 orang macam tu lah. Kita kena menghormati kan kalau ulama-ulama yang pula. Maksudnya saya bukan antara pembaca yang baik, tetapi kita berkongsi sama-sama untuk kita nak baca dalam keadaan yang lebih baik. Jadi insyaAllah selepas isyak saya tunggu. Dan insyaAllah kita baca surah Al-Mulk kan. Tak lama tuan-tuan. Saya sebut isyak dan awal. InsyaAllah kita boleh ambil awal. Kita cubalah, kita bayangkan harapnya ada berita yang baik dan Allah mudahkan urusan kita. Tetapi ujian tetap ada. Kita kena redha dan kita kena terima lah. Tapi insyaAllah ini kita akan cuba sedaya upaya kita akan cuba buat yang baik. Jadi cerita tentang hadis yang pertama tadi iaitu yu'min. Apa yang dikatakan tentang yu'min? Yu'min ni ialah beriman. Maksudnya ialah iman yang sempurna, iman yang dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mencapai keredaannya. Asas iman ialah membenarkan dan mematuhi. Membenarkan dan mematuhi. Tuan-tuan, inilah benda yang paling besar. Kita nak benar bahawasanya Allah tu ada, dan kita nak mematuhi arahan-arahan yang telah diberikan. Sebab tu macam saya kata Jumaat baru ni, kita ni hidup memang nak kena buat pilihan. Bangun-bangun je, tuan-tuan kena buat pilihan. Bangun nak solat ke tak nak solat, kena buat pilihan. 2 benda. Jadi bila kita mentaati, buat perkara yang baik, jauh perkara yang dilarang, itu antara benda kena buat pilihan. Sebab tu kita kena pandai, kita kena bijak daripada sudut ilmu yang kita ada, nak menentukan tentang kehidupan kita yang sempurna. Tidak tahu bila mana kehidupan kita boleh, jangka hayat kita boleh hidup, tetapi tahap bekalan yang kita dapat tu pun masih lagi kita rasa 50-50 sama ada Allah tiba ataupun tidak. Tetapi apa yang kita buat tu diharapkan dengan keadaan yang baik, insyaAllah Allah akan terima. Jadi sebab tu saya katakan tadi, hari ni yang paling utama dalam hadis ni ialah lidah. Tuan-tuan, lidah ni kalau kita marah orang 2 saat dan kita minta maaf balik, 2 tahun belum tentu orang tu boleh maafkan kita. Walaupun secara ungkapan boleh, tetapi kerana lidah ni, betul lah pepatah Melayu, kerana lidah badan binasa. Gitulah kan? Kerana lidah saja, cakap 2 saat, 3 saat, dia punya impact dia tu jauh. Kalau kita melakukan perkara-perkara ataupun mengungkapkan keadaan-keadaan yang boleh memburis hati, terutama daripada sudut sesama makhluk kita. Okey, baik. Yang kedua ialah al-yaumil akhir. Apa dia al-yaumil akhir? Iaitu hari akhirat,
iaitu hari pembalasan terhadap semua amalan. Falyukrim, jawab, maka dia hendaklah menghormati tetangganya. Maksudnya ialah dengan berbuat baik dan tidak menyakiti dan tidak melakukan kejahatan terhadap mereka. Jadi saya kirakan kita ni tetangga lah, jiran kan. Duduk semayang sebelah pun jiran lah. Jadi nak menjaga daripada sudut kita, mulut kita ni, susah tuan-tuan, susah. Nak pula kita berada di rumah Allah. Kadang-kadang terleka dalam keadaan-keadaan kita bercakap dunia, tak habis keluar lagi dah habis cakap. Lagi berat kalau kita lepas semayang tu, kadang-kadang dah baru je habis semayang, bawa astagfirullahalazim, ada je perkara-perkara yang bila kita tengok nak bagi orang sakit hati. Itu kena jaga-jaga. Sebab tu bila zikir ada, selawat, kita buat perkara-perkara yang baik, menjaga, itulah sebenarnya nak membenteng kita supaya kita kawal diri kita, supaya kita tidak membatasi apa yang kita cakap. Okey. Kemudian falyukrim dhaifahu, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Begini, itu juga cerita tentang tetamu. Sebab tu kalau tetamu itu merupakan rahmat yang Allah bagi pada kita. Tetamu datang rahmat yang Allah bagi pada kita. Tetapi ujian besar pada kita, kadang-kadang tetamu itu diuji lah kan. Kita kadang tetamu datang pun dalam keadaan yang tak sesuai, pelbagai. Tetapi Islam tu ajar sangat cantik. Tetamu pun nak datang, kena tengok keadaan tu. Tak boleh kita main datang ni kata tetamu tu dhifur rahman, kena tengok juga. So Islam ni dia saling melengkapi. Tak boleh sebelah pihak ni. Kalau sebelah pihak dia teruk kita. Okey? Dan dia hendaklah memuliakan tetamunya. Maksudnya ialah memberikan layanan, iaitu dengan menghidangkan makanan dan seumpamanya, juga berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita tengok adab tetamu dan juga tuan rumah tu pun masing-masing ada. Maksudnya adab tetamu dan adab bertamu. Situ pun ada. Banyak Islam dah ajar. Segala aspek dah ajar. Berbagai sudut. Kita ni kadang-kadang nak sediakan makanan. Tadi kan kita hadis sini nak sediakan makanan kan. Biasa kalau kita menghormati tetamu ni, kebiasaannya kita akan bagi tetamu ni, dahulukan tetamu tu makan dulu. Walaupun tu sekali dengan kita, dahulukan tetamu dulu. Saya pernah duduk Mesir dekat, saya pernah makan rumah syekh saya. Datang makan, kami belajar datang makan. Tuan-tuan dihidangkan kita dulu. Dihidangkan kita dulu. Habis tu itu lain cerita. Dia akan hidangkan kita dulu. Dia punya tuan rumah tu semua takkan makan dulu. Takkan makan. Dia mesti dahulukan tetamu. Saya biasa kalau dulu kita rasa dulu. Kita rasa dulu bagi sedap kenyang tu semua kita tahu. Kata dia bersalah lah. Tapi nak cerita adab betapa halus ni mulia Islam tu. Biasanya bagi dulu tetamu. Kalau dia lapar tu itu cerita lain. Bagi dulu tetamu makan. Habis sakit pagi tu baru kita makan. Saya pernah pergi lama lah di Kamboja. Kalau tuan-tuan biasa pun saya tahu kalau gaya haji biasa ini ramai orang datang kan. Saya pergi masa awal dulu. Pergi bagi fakir miskin makan dekat Kamboja. Terasa tiba-tiba nak pergi. Sebenarnya kat Malaysia ramai lagi. Tetapi terasa nak pergi kat negara orang. Tuan-tuan pergi. Daging yang saya makan tu kan, abang saya makan daging yang lebih tu, ya kan, dekat tulang tu ada lebih-lebih sikit tu, dia ambil, dia masuk balik dalam sup. Dia masuk balik dalam sup. Sebab dia kata ada lagi satu daging kat situ, dia tak nak habiskan. Itu betapa mulianya dia menghormati makanan. Tapi ada ujian lain pula kan. Bila kita bagi tu ada satu pakcik, saya pernah cerita dah, tapi mungkin benda yang berulang lah. Sekali lagi saya ulang, ada seorang pakcik umur 70 tahun makan, kita ingat sup tu panas, keluar air mata. Rupanya dia kata dia bersyukur kalau dia mati, sebab dia dah dapat rasa daging. Selama 70 tahun tu tak pernah rasa daging. 70 tahun tak pernah rasa daging. Kita terlebih daging. Kan? Gaut, sakit daging, terlebih. Dia tak pernah rasa. Hebatnya pula sebab saya dekat Sungai Mekong kan, dekat Kamboja, Sungai Mekong kan. Salah Sungai Mekong ni. Sungai Mekong tak silap. Dia duduk kat situ, rumah dia ialah yang sampan, yang panjang. Dia taklah besar, kecil je. Memang tak besar. Berapa square feet ni, kecil je. Kecil sangat. Tapi hebatnya tuan-tuan, anak 7. Dekat sampan tu, anak boleh dapat 7. Power. Hebatnya. Tapi ujian dia sampai kami masa tu baru datang, ada baby yang baru dilahirkan sebab dia tak boleh nak pergi hospital, duit tak ada. Tapi ada baby yang terlepas dalam sungai tu. Dia tak mampu nak selamatkan. Itu ujian dia. Anak-anak bukan rasa nak duit. Duit tu dah rindu.
Anak-anak duit tu rindu tu. Kita duit tak cukup. Duit tu nampak. Dia rindu. Maksudnya dah lama tak jumpa duit. Oh dahsyat. Kalau campak kita kat situ. Saya pergi dengan anak saya, senang je taruh dia. Tak perlu cakap kan. Dia tengok pun dia dah taruh. Tapi seketika lah kan. Tapi kalau kita tengok nak pembersihan jiwa tu dahsyat. Tapi begitulah keadaan. Cuma yang lain tak baiknya kalau ada makanan, satu makanan, kalau dia nak bagi, jangan kita bagi. Kalau kita bagi tuan-tuan, kita jatuh. Kalau nak bagi duit tu, kita tak boleh bagi. Sebab dia berebut tu lain macam. Dia tidak pula belajar adab pada akhlak yang baik sana. Kan? Dan pada dia, dapat, dia punya. Jadi bila tempoh dia berebut tu, penat kita. Sebab kalau dia tolak kita, kita jatuh, dia tak tengok kita, dia tengok barang mana tu yang jatuh. Itulah pula risiko. Sebab kita walaupun tak cakap, kalau tak cukup kongsi sikit seorang kan. Okey, kata kongsi sikit seorang. Dia tak. Jenis dia kalau dia dapat satu ni, dia dapat tangkap, dia punya. So orang lain akan beredar. Kalau budak ni kata coklat ni, dia berebut, dia dapat, dia. So yang lain tu faham, itu dia punya. Itu dia masalah. Jadi banyak yang kita belajar. Bukan nak kata kita kesian pun tak. Cuma agak sedih sedikit lah. Sebab saya pergi sempat 2 kali. Sebab dia tak nak berusaha. Kita dah bagi tahu jalan macam mana dia nak ikhtiar, tapi dia tak nak usaha. Kita pun tak beranilah nak lebih duit. Kita bimbang, kita pula nanti jadi lain. Sebab dia sanggup tunggu lembu tu setahun. Dia dapat dia tu, dia akan potong nipis-nipis, lepas tu dia jemur. Berapa lama dia boleh tahan tu tak masalah. Tapi usaha dia untuk dia nak mencari rezeki lain untuk lain tu dia tidak. Dia akan tunggu kita tahun depan. See you next year. Sebenarnya tak boleh. Jadi masalah lah. Sebab agama Islam ni mengajar untuk kita mendidik supaya kita kena berusaha lah. Allah bagi nikmat, tangan kaki ni kena berusaha. Itulah kekurangan dia. Baik, kita tentang kandungan hadis ni. Yang pertama ialah manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Jadi kita perlu saling menghormati, saling beriltizam dengan adab-adab muamalah, pergaulan yang baik dan juga kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik dan tuan-tuan susah kita nak lupakan. Betul tak? Susah. Kadang-kadang terlepas daripada sudut kita berkata kata yang tidak baik. Itu yang kita kena jaga. Kemudian layanan juga merupakan satu benda yang sangat penting. Jadi antara kita, sesama kita ni makhluk, bercakap adalah benda yang paling besar. Janganlah kita berkata dalam keadaan yang tak baik. Saya beritahu ni benda yang biasa je, benda diulang. Tetapi kenapa ada tazkirah? Kenapa ada peringatan? Kadang kita ni leka. Kita ingat, lupa balik, ingat, cakap baik, apa semua ingat, lupa balik. Sekarang ni kita diuji dengan pelbagai benda. Memanglah kita rasa bimbang. Dah lama semua, leka balik. Kita bimbang begitu. Contoh saya bagi, kita bimbang barang tak ada. Mungkin malam pun kita pergi semua cukup penuh. Terdetik kita rasa lega sikit. Betul tak? Lega tak ada. Tapi dah kadang lega, kadang-kadang kita lalai. Itu masalah. Sebab kita tak tengok daripada orang yang lebih memerlukan. Tuan-tuan kena tengok. Jangan sampai kita ni dalam keadaan yang mementingkan diri sendiri. Bahaya. Ialah lebih baik kalau kita bersama. Sebab tu bersatunya bagusnya tuan-tuan masih lagi hadir ke rumah Allah, surau, masjid, masih lagi pertahan untuk kita nak sentiasa bermunajat pada Allah. Sebab kelebihan yang ada pada rumah Allah ni banyak pada orang yang tak. Memang banyak dalam keadaan cara sekalipun. Tapi diuji dengan Allah kalau kita kata itulah saya duduk fikir tadi pun duduk fikir macam mana, tak boleh nak bayang. Mungkin sebelum ni pernah kot, saya baru lagi. Sebelum ni ada sejarah ke masjid. Saya rasa belum pernah lagi. Tuan-tuan tengok, sebab masalah ni ialah kita tenang. Kita tak perang apa-apa. Kita boleh tengok je rumah Allah daripada jauh. Jadi doalah baik-baik, semoga Allah jaga kita. Baik, yang kedua ialah di antara kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik dan diam daripada perkataan yang tidak baik. Jadi bercakap kena dalam keadaan baik. Benda yang paling baik ialah diam. Diam itu susah. Diam itu susah. Okay. Diam itu senang bila tidur. Tapi cakap juga ni kau kan. Susah. Diam nak betul-betul nak bertahan. Orang duk marah kita, tahan. Susah. Ada kondisi hati nak balik. Ada. Itu ujian paling besar. Saya lah. Ada. Kan? Dulu-dulu cakap imam ni. Ada. Bukan saya nak kata apa. Sebab kita manusia. Saya dengar juga. Yalah. Kita cuba berusaha. Saya cakap dengan tuan-tuan. Bukan nak kata surau ni injin yang betul-betul memanglah imam. Tetapi ada masa, ada kala kita tak tahu buatnya imam semua tak ada. Timbalan pun tak ada. Kursi pun tak ada.
contoh, memang tak ada orang langsung, hanya jemaah sahaja. Kalau tidak ada saling bantu membantu, habislah. Habis. Sebab tu pada saya tanggungjawab semua. Kita ni hanya mewakili. Mewakili. Sebab kena ada juga wakil. Kalau tak ada wakil tak boleh mudah lah. Ujian kami ni sebab ada jawatan yang memang kita kena jaga. Tapi bila kita tak ada jawatan, dia lain. Dia macam ni. Tuan-tuan bayanglah, saya minta maaf tak dapat solat subuh di sini, tak dapat. Yang imam-imam kita ni, percayalah cakap saya, kebanyakan tidur memang tak lena tuan-tuan. Sebab takut terkantuk di subuh. Ui, berat tuan-tuan. Besar. Itu yang saya kata kawan saya yang meninggal tu kan. Penat dia nak jawab. Tetapi kebetulan hari tu imam rawatib tak datang. Ialah tuan-tuan tidur. Kelemahan kita boleh bangun sendiri. Kan? Kita punya kekuatan kita tu memang tetap. Saya yakin lah, Ustaz jangan takut. Pukul 5 saya mesti bangun. Susah nak cakap tuan-tuan. Itu semua ambil Allah. Tapi terkadang terlepas pandang. Tidak diizinkan Allah untuk nak menggerakkan. Jadi rawatib tak datang. Datanglah si makmum ni. Dan makmum ni jadi imam betul. Pada saya lah, saya pernah jadi imam tuan-tuan. Menggeletar jumpa hari pernah. Mula-mula, jangan kita ingat kita dah biasa. Mula-mula tengok sejarah hari dulu. Berdebar. Bukan senang kita nak jadi imam kat sini kan. Tapi kebetulan yang hari itu jemaah yang jadi imam, dan ditakdirkan Allah meninggal masa jadi imam. Oh, besar berat kena jawab. Jadi pada saya lah, kita ni kongsi sama-sama. Kalau ada kekurangan pada imam yang memang tak dapat hadir, kebetulan hari itu minta jemaah-jemaah ni wakil. Saya rasa di antara depan saya ni ada yang hebat, cuma tidak ke depan. Kalau ada yang lebih baik, datang sini. Sebab kita ni nak bantu sesama kita, nak menghadap Allah. Tapi besar pahala tuan-tuan bila tuan-tuan jadi wakil. Itu yang kita penting. Okay? Hadis Nabi SAW, la yastaqim iman abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisan. Tidak lurus, yakni istiqamah iman seseorang hambanya hingga lurus hatinya. Tidak lurus hatinya hingga lurus lisannya. Saya ulang kan? Tidak lurus, yakni istiqamah iman dia seseorang itu hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya hingga lurus lisan. Jadi pokok pangkalnya lisan merupakan satu benda yang sangat penting dalam makhraj huruf. Kan? Huruf hijaiyah ada 28 huruf. Benda yang paling penting ialah makhraj huruf, iaitu tempat keluar. Tempat keluar huruf ada 5. Syafatain, lisan, halqu, khayshum dan juga jawfu. Yang paling banyak tempat keluar huruf lisan, lidah. Boleh ke saya contoh tidak? Boleh ke saya contoh tidak? Tapi tak pakai mic, dengar kan? Kita tak dengar? Ada? Okey, baik. Sekejap saya bagi contoh. Saya ambil sikit huruf hijaiyah. Hijaiyah yang saya bagi tahu sebelum ni ada berapa? 28 huruf. Saya ambil satu, sambung huruf dot itu. Okey, dekat mana kedudukan huruf dot? Baik, saya belajar dengan Dr. Dental. Ada Dr. Dental sini. Kalau salah tolong saya. Dia ada 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Satu ni masuk gigi sebelah atas kanan. Ni kanan. Sini kiri. Okey, boleh. Sini kanan, sini kiri. Dan pembentukan gigi itu dia ada bilangan. Kalau saya ambil gigi atas, dia ada 2. Kalau 2 ni kira gigi depan kita, gigi kapak kita kan, gigi jongang tu, dia panggil incisor. 1, 2 ni panggil incisor. 3 ni apa dia? Tarik. Dipanggil knine. Saya tak kebang ni, sini betul. Kalau salah, tolong lagi. 3. Yang keempat, yang kelima dipanggil premolar. Molar ni apa? Geraham. Jadi permulaan geraham 4, 5 sini. Yang dipanggil geraham betul molar 1, 2, 3, 6, 7, 8. So 2 benda yang berbeza. Jadi saya nak bagi contoh, premolar ni sini. Sini molar. Molar tu geraham yang besar. Premolar ni kat sini. Saya ambil satu huruf dot. Tuan-tuan saya cakap sebelum ni, huruf dot nak sebut dia tidak boleh di hujung lidah kena kat gusi. Betul? Maksud
Maksudnya letak kat hujung. Dia mesti dekat tepi. Gerham belah kiri ataupun kanan. Dia boleh kiri ataupun kanan. Tuan-tuan jangan sebut huruf dhad. Dua-dua lidah boleh Ustaz. Maksudnya lidah tuan-tuan bercabang. Tak faham Maksudnya dia sebut. Jadi kalau nak sentuh tepi lidah ni nak sebut huruf dhad, dia mesti kena sama ada dia bermula premolar sampai molar. Sinilah kawasan. Contoh, saya bagi contoh makhraj huruf. Nak sebut huruf dhad dalam keadaan yang tepat. Sebab kita sebut huruf dhad bila mana kat hujung tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sebut out. Out tu maksudnya tepi lidah. Kena kat geraham, sama ada kiri ataupun kanan. Tuan-tuan pergi klinik gigi kan? Dia nak cabut, kadang-kadang doktor yang menunggu, mungkin gigi awak belah geraham tu yang masalah 25. Bila 25 tu belah kiri atas sini geraham. Tu dia ada nombor dia tu. Belajar. Tapi saya nak cerita tentang penyebutan huruf. Antara salah satunya huruf dhad ialah tepi lidah. Jadi kita ada geraham kan? Bermula depan ni kan? Tu yang dia bagi dua ni di tengah. Bermula gigi kapak ni. So kalau saya kata tadi, sini 1, 2 incisor, gigi kapak depan. 3, 6 taring. 4, 5 premolar, permulaan geraham yang kecil. Yang belakang dia lagi molar, itu geraham yang lebih besar. Geraham ni dia ada dua jenis, tak silap saya. Ada yang kecil, lepas tu dia ada besar. Cuma masalah kita hari ni nak menyebut huruf dhad. Cuba tuan-tuan sebut waladdallin. Okey, jujur je, lidah tu kat mana? Lidah tu kat gigi. Kat mana? Ya, kat sini. Kalau tuan-tuan waladdallin, hujung lidah, tempat tu tak tepat. Itu tempat huruf dal. Itu tempat huruf dal. Banyak Ustaz. Waladdallin. Ini letih ada jaga spesial. Bukan, cerita ni ialah perletakan huruf tu. Sebab tu kena tahu makhraj. Kalau saya rasa sini banyak belajar Ustaz, banyak. Tapi nak cerita tentang tempatnya huruf, tak semua huruf lain lagi. Jadi sekarang ni pembentukan kita nak baca dalam keadaan yang sempurna, iaitu tempat. Sebab kalau sebut waladdallin, lebih kurang dhad juga, betul? Lebih kurang dhad. Apa masalahnya Ustaz? Kautim lah. Bukan masalah kautim. Masalahnya tempat kedudukan itu yang ada tempat dia. Walaupun kita sebut, tetapi seakan-akan masih tidak tepat. Kena repeat. InsyaAllah nanti yang tadarus tu, saya tengah fikir macam mana saya nak buat dalam keadaan yang berbahaguan di surah Ikhwan itu. Saya nak setiap kali ada tadarus tu takkan ada lah. Tapi apa perlu saya nak penambahbaikan? Saya rasa perlulah kot saya bagi taklimat dalam 5 minit. Kalau surah tu apa perkara yang kita kena baca. Contoh hari ni baca juzuk 1 dan juzuk 2. Apa yang ada pada juzuk 1 dan juzuk 2? Juzuk 1, juzuk 2. Nombor 1 yang ada. Contoh ni. Wayab. Pernah nampak? Ni. Wayab sutu. Pernah nampak? Tak pernah nampak Ustaz. Saya baca juzuk 30 je. Tak nampak. Yang awal tadi kat bawah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Masih ruku ayat. Ada sin, ada sad. Mana tuan-tuan baca? Mana nak baca? Sin, sad, sad, sin. Yalah, sadaqallahul azim. Kita kena pilih. Imam kita siapa? Bukan Imam Nazri. Imam kita siapa? Quran. Imam Hafs and Hafs. So dia kena tahu. Dia tak boleh mengikut dia. Saya ambil dulu Ustaz. Wayap. Dia bising ngasoi. Serentak. Tak boleh. Saya ikutkan dulu. Ajar je lah. Okay. Jadi kalau sini kita kena ambil sin. Sebab Hafs and Nasim kena ambil sin. Wayap sudu. Tadi saya baca kan? Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawat saya dengar fawasat salah sebab sin ke sad
Tak badan ngaji Ustaz jangan sangkut sudah. Sin ke sok? Sin. Jadi kalau sin dibaca fa. Fawa. Oh, best ni. Jangan takut, saya tak tunjuk seorang-seorang. Kita belajar. Saya nak bagi orang minat Quran ni supaya orang tak ke belakang. Ustaz Farid dia ngaji ni kan. Baru ni saya pergi kat, saya tengok tak apa cara saya nak bagi orang suka kan. Sebab Quran ni kena. Kalau tu fa'asal dan nabihi nahwa fawasab sab. Tapi kita kalau fawasab tak masalah. Macam sama lah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mus ke mus. Mus sin mustaqim. Lepas tu sirah apa saja. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka. Sod ke sin? Sin. Sod. Sin. Apa sin? Sin ke sod? Sin. Nas. Cuba sebut. Nas. So nas tu kena buka supaya dia tak jadi nas. Takut huruf sod. Boleh? Tu yang penting kita kena tengok. Boleh? Tu huruf hijaiyah contoh. Saya akan pergilah. Nanti insya-Allah kita tak banyak. Kita pun tetangga itu tentang hadis ni yang paling mustahak ialah jaga mulut. Hari ni kita belajar jaga mulut. Belajar untuk kita nak cuba jaga mulut. Susah tuan-tuan. Baca banyak macam mana pun kalau tak boleh jaga payah juga. Macam saya kata lah. Kadang lepas semayang tu kalau buat benda baik pun terus mengutuk Allah. Ni tak jauh lah benda tu. Kena jaga hadis ni. Mudah-mudah tuan-tuan jaga lidah sempurna lah. Jadi bila kita dah jaga lidah, nak sebut dalam keadaan baik dalam Quran, kena tahu tempatnya. Okey? So insyaAllah kita belajar. Sekali jumpa satu huruf insyaAllah. So yang kalau kata yang huruf buat tu, gigi tu pun kena tahu kat mana betul-betul huruf tu. Boleh? InsyaAllah. So saya rasa tentang hadis ni banyak lagi, tapi nanti saya akan sambung lah sikit-sikit. Kita akan pergi sikit demi sikit. Yang paling utama sekarang jaga mulut supaya kita boleh sebut dalam keadaan yang lebih baik. Dan jaga mulut dalam keadaan sekarang tuan-tuan, banyak Allah nak uji. Banyak Allah nak uji. Kita tak tahu apa yang berlaku pada Yesus. Kita tak tahu apa yang berlaku pada Yesus. Kalau diuji dalam keadaan yang lagi berat tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Orang yang sehat tiba-tiba sakit, tak boleh datang ke surau, sedih, nangis. Tak boleh nak terungkap sebab kita tak pernah rasa macam ni. Tapi hari ni kita sehat, tapi tak boleh pergi ke surau masjid. Lagi sedih. Lagi sedih kena jaga. Okey, so saya rasa sekadar itu saja. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر على كل حال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Moga bagi yang terbaik bagi kita, munajat yang Allah sentiasa jaga dan lindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.